Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Haris Zahim bin Mazlan, nombor metrik 058689. Di sini saya ingin membentangkan tentang riak. Riak dalam segi bahasa ialah berasal dari kata ar-ru'yah, bermaksud menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Di dalam istilah pula ialah melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ialah tidak ikhlas menunaikan ibadah ataupun melakukan sesuatu dengan mengharapkan balasan yang setimpal, melakukan ibadah untuk perhatian atau lain-lain. Sebagai contoh, seorang lelaki atau perempuan yang bersembahyang sambil mengharapkan ada orang memerhati. Riak sering disalahartikan dari makna asal yang merujuk kepada ujub. Ujub bermaksud bangga akan diri sendiri, berasa kagum terhadap diri sendiri kerana kelebihan atau sesuatu yang terdapat padanya. Diri sendiri yang dimaksudkan adalah berkaitan peribadinya, orang kelilingnya, harta benda, kecantikan, kepandaian, anggota keluarga atau apa sahaja yang dekat dan akrab dengan dirinya. Contoh melakukan menunjukkan kekayaan, kemewahan atau berkaitan untuk membanggakan diri, pujian dan sebagainya. Di antara dalil-dalil yang berkaitan dengan riak ialah dalil yang pertama di dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat dan bawaannya. Dalil kedua, firman Allah di dalam ayat Surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Dalil yang ketiga, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku bebas dari segala sekutu yang ada pada amalan yang dilakukan, di mana dia mensyirikkanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkannya dan sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Dalil yang keempat, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menjelaskan tentang makna riak. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid. Maksudnya, perkara yang paling aku takuti terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, itulah riak. Allah SWT berfirman pada hari kiamat kelak, pergilah kepada orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia, dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Hadis yang kelima, maksudnya sesiapa yang buat satu ukuran yang baik lalu diikuti, maka baginya pahala dan pahala yang serupa bagi siapa yang mengikutinya. Tak ada pengurangan sikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang buat satu ikutan yang jahat lalu diikuti, maka baginya dosa dan dosa yang serupa bagi yang mengikutinya tanpa ada pengurangan sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ammar Faruqi bin Syamsuddin. Nombor metrik ana 058532. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Di sini saya ingin membentangkan tahap riak. Yang pertama, riak paling berat ialah jika tujuan asal ibadah seseorang hamba itu bukanlah untuk nak dapatkan pahala, tetapi sebab nak dapatkan pujian daripada makhluk. Yang kedua, tahap kedua riak ialah di samping dia nak dapatkan pujian, dia juga ingin mempunyai sedikit niat untuk mendapatkan pahala. Dan yang ketiga pula, niat antara pahala dan mendapatkan pujian itu sama dalam melakukan suatu kebaikan. Tapi jika dia buat satu kebaikan bukan untuk dipuji, dia akan rasa tak semangat dan tak terdorong untuk membuat amalan tersebut. Yang keempat pula, tahap ini ialah jika pengetahuan dan pemerhatian orang ramai menjadikan dia semakin bersemangat dan cegas dalam amal kebaikannya. Walaupun begitu, sekiranya orang ramai tak melihatnya, dia tetap melakukan amal kebaikannya itu. Pembahagian riak. Riak jali. Ataupun riak besar dan terang-terangan. Maknanya daripada riak jali ini adalah seseorang beramal di hadapan orang lain, namun ketika bersendirian, ia tidak melakukannya. Contohnya, orang yang secara terang-terangan beramal atau memberikan hadiah untuk seseorang, tetapi dia ingin dipuji oleh orang lain. Memang niat dia untuk dipuji oleh orang lain. Contoh yang kedua, seorang hamba beribadah dengan tujuan dan keinginannya ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Namun, ketika manusia melihat ibadahnya, maka ia bertambah giat dalam beribadah serta membaguskan ibadahnya. Ini termasuk perbuatan syirik tersembunyi. Dan yang kedua adalah riak khafi ataupun tersembunyi. Dan riak khafi ini adalah seseorang beramal ibadah baik ketika ada orang lain ataupun tidak, namun hatinya cenderung merasa senang jika amalnya diketahui oleh orang lain. Contohnya, riak pada ucapan. Misalnya, orang yang memberat-beratkan suaranya. Yang kedua, riak dengan amalan. Dan yang contoh yang ketiga, riak dengan teman dan orang-orang yang mengunjunginya. Misalnya, teman-teman dan orang-orang yang mengunjunginya adalah para ustaz, ulama, maka ia menjadi bangga dan mengharap pujian dari hal tersebut. Yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil bin Amir. Nombor matriks 058114. InsyaAllah, hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai sifat yang sering kita dengar pada masa kini, iaitu sifat riak serta cara-cara untuk mengatasi riak yang dibenci oleh Allah SWT. Apa maksud riak? Riak ni didefinisikan sebagai rasa bangga di dalam hati yang membuatkan diri kita terasa hebat. Riak ni boleh dikatakan sama dengan ujub, sama'ah dan juga takabur. Ujub dimaksudkan sebagai lantunan rasa ajaib akan kehebatan diri sendiri. Manakala sama'ah ialah membuat sesuatu supaya orang dengar akan kehebatan diri kita. Dan takabur pula ialah membesar-besarkan diri apabila bercakap. Empat sifat ini boleh dikatakan wujud kepada orang-orang yang jahil dalam beragama serta orang yang cetek ilmu. Kita masuk pula kepada cara mengatasi riak. Yang pertama adalah sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT serta sering menyucikan hati dengan melakukan ibadat
khusus seperti zikir dan membesarkan kekuasaan Allah. Kedua, menyedari bahawa amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan, taufik dan kurniaan Allah SWT. Allah SWT pernah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maksudnya, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia dari Allah SWT. Surah An-Nahl ayat 53. Seterusnya, mengawasi diri agar sentiasa takut akan kemurkaan Allah SWT. Dengan ini, kita akan membawa diri agar sentiasa berwaspada dalam melakukan perkara yang boleh mengheret kita kepada dosa-dosa dan siksaan Allah SWT pada hari akhirat kelak. Yang keempat, berwaspada terhadap perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan yang dilakukan akibat daripada sifat riya tersebut. Seterusnya, mengetahui dan meyakini bahawa kurniaan ilmu kepada kita amatlah sedikit. Dengan sebab itu, benar firman Allah SWT, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Maksudnya, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Ikhlaskan diri dalam setiap amalan yang dilakukan apabila berasa suka dipuji dan diberi penghargaan setiap kali membuat sesuatu perkara yang baik dan berasa terhina apabila ditegur. Maka, inilah tanda wujudnya sifat riya. Seterusnya, sedar bahawa riya boleh membinasakan amalan yang kita lakukan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasum muhlikatu syuhun muta'un wa wan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih." Maksudnya, 3 perkara yang membinasakan iaitu orang yang kedekut ditaati, hawa nafsu yang diikuti, serta seseorang itu berasa kagum pada dirinya. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dan Al-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsad. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Talib, nombor metrik 058720. Seterusnya keburukan riya. Yang pertama, ibadah tidak bernilai. Ibadah bukan sahaja tidak bernilai jika terpalit riya, malah ia mengundang dosa. Dalam ilmu tasawuf, ilmu berkenaan riya ini wajib dipelajari kerana riya adalah perbuatan amal ibadah yang mengharapkan pujian dan manfaat daripada manusia. Syaitan sangat kreatif dan konsisten dalam mengajak dan menyesatkan manusia. Jika belum beramal, disuntik rasa malas untuk memulakan. Sedang sudah beramal, dihasut untuk tergesa-gesa mengamalkannya. Seterusnya, jika sudah mula khusyuk dan tertib dalam beribadah, dimasukkan pula rasa riak di dalam hatinya. Banyak saluran merealisasikan sifat riak dalam amalan. Contoh, jika solat dengan niat untuk dikenali dan dilihat sebagai hamba Allah yang abid dan kuat beribadah. Kala membaca Al-Quran, suara yang sedap lunak dan elok bacaannya. Menjadi gari yang disanjung, kemudian hanyut dengan pujian. Itu juga riak. Terkadang riak ini hadir dalam keadaan yang bercampur bau, seperti beribadah kerana Allah, tetapi dalam masa yang sama terselit kemahuan untuk dihargai dan dipandang oleh manusia. Justru sentiasa memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan hidayahnya agar terhindar daripada tipu daya syaitan yang menyesatkan wa'imah dengan amal kebaikan.
Ibadah yang membabitkan niat yang bercampur bau juga tertolak dan jauh daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, cara untuk atasi ibadah terus koyak disebabkan perasaan riak adalah dengan sifat ikhlas. Yang kedua, menggugurkan pahala amalan yang dilakukan seseorang. Jika seseorang itu bertaubat daripada riak ketika dia sedang melakukan amalan kebaikan yang dimulakan dalam keadaan riak, maka baginya pahala amalan yang dilakukan selepas taubat tersebut. Sebarang amalan kebaikan jika masuk padanya riak, maka tiada pahala baginya, sama ada seseorang itu melakukan amalan tersebut dengan semata-mata riak atau dia menyertakan sekali niat untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Kesimpulannya, marilah kita Muslim dan Muslimat menghindar diri dari sifat ujub, iaitu membanggakan diri, dan riak, iaitu bermegah-megah kononnya kitalah yang paling hebat dan ilmu yang hanya dilihat banyak membawa kebinasaan kepada diri kita sendiri. Marilah kita memperbetulkan niat amalan dan menuntut ilmu kita kepada hanya kerana Allah, dan kemudiannya kita berserah kesegalanya kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan sama ada amalan kita itu diterima atau tidak olehnya. Kita hanya mampu berdoa dan berharap agar Allah menerimanya, insya-Allah. Sekian saja.